Guys, korang suka layan video anime kan? Tak lengkap layan anime tanpa aksi mengunyah jajan. Korang jangan risau, Omar Candy akan menemani korang layan anime dengan penuh asyik. Kesedapannya akan membuatkan korang non-stop mengunyah hingga ketak kepala. Omar Candy adalah sejenis soft nugget candy yang chewy di mulut, digabungkan dengan rasa lemak susu berkrim serta campuran kacang premium yang sehat. Omar Candy amat sesuai dimakan untuk semua peringkat usia. Omar Candy juga adalah candy sehat yang pertama di Malaysia. Bukan itu sahaja, aku juga menawarkan korang hadiah menarik bagi setiap pembelian yang berjaya mengumpulkan 3 kad gold karakter anime yang berbeza-beza. Korang layak untuk mendapat satu t-shirt yang menarik khusus daripada Scoverto. Pemenang akan dipilih selepas jualan tamat. Cepat guys, get it now dan cargas. Omar Candy with anime gold card ini limited edition, hanya dibuka order sampai kehabisanul stok sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Get it now. Siapa cepat, dia dapat. Ikuzu! Ya Rudamo! What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright guys, baru-baru ni ada nakama kita tag aku dekat dalam grup One Piece 1 million fans. And then aku pun bacalah teori tersebut. Lepas baca, katanya teori tu datangnya dari grup One Piece Malaysia fans. So aku pun berbanggalah sebab anak Malaysia mampu menghasilkan sebuah teori sepower itu. And then aku scroll ke bawah. Apa yang paling menyeronokkan aku adalah part ini. Sumber teori tersebut sebenarnya dipetik daripada ruangan komen YouTube video Kimi Scoverto, dan teori tersebut berasal dari Kamil Zakri. Terbaiklah. Rupa-rupanya teori itu originated daripada nakama kita sendiri rupanya. Oh my god! Wow! So Kamil Zakri, if you are watching this video, congratulations my man, I'm so proud of you. So disebabkan teori Kamil Zakri ni best, so ini hari aku kongsikan teori dia ini untuk sama-sama kita berdiskusi. So jom, let's proceed with the content. Aku nak beli berus gigi, ada yang biru belanja. So teorinya dimulakan dengan sebuah penafian bahawa Luffy adalah pengguna Devil Fruit Zoan Mythical Monkey Man dan bukanlah Paramecia Gomu Gomu. Teori ini akan menerangkan berkenaan hubungan Zunisha, Luffy dan apa yang Gorosei perkatakan berkenaan sebuah Devil Fruit rahsia sehingga menyebabkan pihak World Government pun mengubah namanya. Devil Fruit sebenar Luffy bukanlah Gomu Gomu no Mi, bahkan sebenarnya adalah sebuah Mythical Zoan yang bernama Saru Saru no Mi model Hanuman. Jadi teori ini dipetik daripada fahaman mitologi masyarakat Hindu, which is yang pertama berkenaan Zunisha. Zunisha merupakan sebuah nama yang mungkin dipetik daripada nama Ganesha, iaitu dewa untuk kekayaan dan kebijaksanaan. Dia juga dikenali sebagai the Lord of People dan pengalih segala halangan yang seolah-olah menjadi hint kepada kemunculan Zunisha dalam chapter baru-baru ini. Dalam mitologi kuno, Hanuman memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Ganesha, jadi berkemungkinan Zunisha juga memiliki hubungan yang kuat dengan Luffy. Terdapat banyak kebarangkalian mengapa Zunisha tiba di Wano, iaitu berkemungkinan kehadiran Zunisha adalah untuk memelihara Puak Mings yang dianggap Zunisha sebagai rakyatnya atau his people, yang sangat sesuai dengan gelaran Ganesha, the Lord of People. Atau mungkin juga Zunisha mengesan sesuatu ataupun seseorang. Menurut Kamil, dia percaya bahawa Gorosei telah dilaporkan akan kehadiran Zunisha justru membuatkan mereka menyedari hubungan antara Zunisha dengan sebuah Devil Fruit legenda itu sebelum ini, membuatkan mereka sangat terkejut dengan pergerakan atau reaksi Zunisha. Zunisha datang ke Wano berkemungkinan kerana dia bertindak balas kepada awakening of Hanuman. Hanuman adalah sifat alami bagi Gomu Gomu no Mi dan Luffy berada dalam proses untuk awakenkannya dan mengetahui hakikat sebenarnya. Pernah Oda berkata bahawa dia merupakan salah seorang peminat utama Akira Toriyama bagi animasi serinya Dragon Ball, dan sebahagian daripada siri One Piece terinspirasi daripada siri kegemarannya itu. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, Son Goku adalah diadaptasi daripada karakter utama cerita Journey to the West, Sun Wukong, The Monkey King. Novel Journey to the West adalah berkisah tentang sebuah kisah The Mighty Monkey King dan mitologi masyarakat Buddha. Jadi, Oda mengadaptasikan Hindu mitologi untuk karakter utamanya yang juga terkait dengan kisah seekor monyet dengan kuasa luar biasa. Kemudian sekiranya kita melihat persamaan antara Hanuman dan Luffy, kedua-duanya terkait dari segi ciri-ciri dan kisah silam mereka masing-masing. Hanuman adalah salah seorang daripada
kepada general perang yang sangat terkenal dengan kekuatannya dan kepimpinannya seperti yang kita dapat lihat dalam The Battle of Lanka, di mana dia memimpin pelbagai bangsa dan spesies di dalam peperangan itu. Dan ini juga terkait dengan Luffy yang memiliki kepimpinan yang kuat, memimpin peperangan, berkawan dengan ramai orang dan kaum, dan mampu untuk menyemarakkan semangat orang lain. Luffy seolah-olah penjelmaan semula Joy Boy, manakala Hanuman adalah penjelmaan semula Shiva. Shiva dipercayai pernah menghancurkan Tripura, iaitu sebuah kota yang diperbuat daripada emas, perak dan gangsa dengan hanya sebuah senyuman. Hanuman adalah anak kepada Vayu, iaitu dewa bagi angin dan udara, sementara Luffy adalah anak kepada Dragon. Walaupun belum diketahui kemampuan Dragon, namun umum mempercayai bahawa Dragon memiliki sebuah Devil Fruit yang berkemungkinan mampu untuk mengawal sama ada udara, awan ataupun ribut. Hanuman pernah suatu ketika dahulu terfikir bahawa matahari adalah golden color fruit dan dia cuba untuk mencapai langit untuk mengambil matahari itu. Kemudian dia dihentikan dan dihukum oleh Indra, dewa petir. Luffy juga sebelum ini pernah mencapai langit, menjumpai loceng emas, bertarung dengan Enel yang menganggap dirinya sebagai dewa petir. Hanuman suatu ketika pernah ditangkap ketika dia cuba untuk menyelamatkan Sita, iaitu isteri kepada Ramayana. Ketika pihak musuh cuba untuk membakar ekornya, Hanuman telah mengelak dengan memanjangkan bahagian tubuhnya. Luffy secara jelas kita dapat lihat berkemampuan untuk memanjangkan bahagian tubuhnya. Hanuman pernah cuba untuk melompat ke arah matahari yang terbukti membunuhnya dan dia terbakar akibat bakaran matahari dan rentung menjadi abu. Abunya kemudian gugur ke tanah dan lautan. Dewa-dewa kemudiannya membantu dengan menghimpunkan abunya dan dengan bantuan ikan-ikan, Hanuman telah hidup semula. Dan begitu jugalah yang terjadi kepada Luffy setelah Impel Down. Luffy terbakar dengan kemampuan magma Akainu. Kehilangan abangnya yang seolah-olah membuatkan dia kehilangan semangat untuk terus hidup sehingga Jinbe si ikan muncul untuk memberikan semula kepadanya kehidupan. Pihak World Government menggunakan nama Gomu Gomu no Mi kepada Luffy bagi menyembunyikan nama sebenar Devil Fruit Gomu Gomu no Mi. Jadi berkemungkinan kemampuan asas Saru Saru no Mi ini adalah keanjalan tubuh badan. Seperti yang diperkatakan tadi, Hanuman pernah sebelum ini cuba untuk memakan matahari. Namun Luffy tidak pernah melakukan perkara ini. Namun satu masa dahulu berkemungkinan seseorang pernah cuba untuk melakukan perkara ini. Sun God Nika digambarkan seperti suatu sosok yang kurus, berpewatakan seperti pahlawan dan memiliki rambut berapi. Dia dikatakan suatu ketika dahulu pernah menjadi ketua untuk sekalian hamba yang suatu masa nanti akan mengembalikan senyuman kepada mereka. Gambarannya jelas sekali, kita dapat lihat tersenyum dan terlihat seperti a joyful person. Berkemungkinan Nika pernah ingin melakukan sesuatu kepada matahari atau memiliki sejenis kuasa yang terkait dengan api atau kepanasan, dan kemudiannya terkenal dengan nama julukan The Sun God Nika. Tubuh badan Nika yang seperti bergetah itu berkemungkinan menjadi pembuktian bahawa Nika merupakan pemilik Gomu Gomu no Mi atau Soru Soru no Mi sebelum ini. Okey, kembali kepada kisah Hanuman. Setelah Hanuman ditangkap kerana cuba untuk mencuri matahari, dia telah dihukum dan memiliki kecederaan pada tubuhnya. Dengan ini, bapaknya menjadi marah dan menghalang segala udara daripada semua yang bernyawa. Dewa-dewa kemudiannya meminta Vayu untuk bertenang kerana khawatirkan semua yang bernyawa akan mati tanpa udara. Dewa-dewa itu kemudiannya menyembuhkan Hanuman dan turut memberikan Hanuman anugerah untuk kebal daripada petir dan api. Dan kalau dari konteks lain, kita juga pernah melihat Luffy juga cuba mengambil matahari untuk dirinya, iaitu Devil Fruit Merah-Merah no Mi. Pernah dihukum oleh Akainu, mendapat luka yang kekal di dadanya dan kemudian mampu menghasilkan serangan yang dapat mengeluarkan api, membuatkan Luffy kebal terhadap api. Dan sebagaimana yang kita tahu, Luffy telah sedia kebal terhadap petir. Suatu ketika dahulu, Hanuman pernah kehilangan ingatannya kerana dipadam oleh dewa yang lebih tinggi kerana perbuatannya yang agak nakal dan membuatkan para dewa kurang senang. Perkara itu membuatkan Hanuman lupa akan kekuatan sebenarnya dan kemampuannya untuk sementara waktu. Devil Fruit Hanuman ini berkemungkinan dipadam nama sebenarnya dari catatan sejarah oleh pihak yang lebih tinggi dalam dunia One Piece kerana perbuatan pengguna Devil Fruit tersebut kepada pihak tertinggi dalam dunia One Piece, dan membuatkan Luffy yang merupakan pengguna seterusnya langsung tidak pernah mengetahui kekuatan sebenarnya dan kemampuan Devil Fruit tersebut. Jadi sebagai kesimpulan, nama sebenar Devil Fruit Luffy bukanlah Gomu Gomu no Mi, tetapi Saru Saru no Mi model Hanuman, iaitu sebuah Devil Fruit yang sangat rare dan kuat dalam keluarga Mythical Zoan yang pernah digunakan pengguna sebelum Luffy bagi memporak-perandakan pemimpinan atasan One Piece pada suatu ketika dahulu. So guys, that's all teori yang pada aku sangat-sangat detail dan sangat-sangat terkait dengan mitologi, dengan fakta yang sedang berjalan dalam siri
di One Piece ini. So please tinggalkan pendapat korang dalam ruangan komen di bawah. Jom kita sama-sama berkongsi-kongsikan pendapat bagi menambahkan lagi hype siri One Piece ini. Jumpa korang lagi dalam next content. Okay? And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi